pun dihantar, telah pun diutuskan sebanyak 124,000 orang Nabi. Dah habis, selesai. Kemudian barulah datang Nabi kita, dia yang terakhir, itu pun 1400 tahun yang lalu. Maka Nabi mengingatkan umat ini bahawasanya berjaga-jaga kalian apabila kalian melihat tanda-tanda kecil itu berakhir. Sejurus selepas berakhirnya tanda kecil, seandainya yang terakhir itu pada waktu paginya, maka di petangnya akan keluar tanda besar yang pertama. Akan tetapi lebih dekat lagi kita dengan satu tanda kecil yang belum berlaku, namanya munculnya seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwatu fikum masya Allahu an takun. Kata Rasulullah, wahai Hudzaifah, hari ini aku akan bagi tahu rahsia besar tentang perjalanan hidup umat aku ini. Hari ini aku akan dedahkan kepada kamu, wahai Hudzaifah, satu rahsia yang berkenaan dengan zaman-zaman pemerintahan umatku sehinggalah kiamat. Sebanyak 5 fasa. Yang pertama sekali, wahai Hudzaifah, kalian akan diperintah dengan pemerintahan kenabian selama mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasa yang pertama ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam diperintah pada zaman kenabian. 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah, Nabi menjadi penguasa ataupun presiden bumi Madinah Al-Munawwarah ketika itu. Kata Rasulullah, wahai Hudzaifah, pertama sekali kalian akan dipimpin dan berada pada zaman kenabian selama mana yang Allah nak. Nabi kata, wahai Hudzaifah, selepas berakhir pemerintahanku, takunu khilafatun rasyidah. Umat Islam akan dipimpin oleh khulafa rasyidun. Masya Allahu an takun, selama mana yang Allah kehendaki. Nabi sendiri tak tahu, cuma Nabi tahu yang Allah ilhamkan, yang Allah bagi tahu melalui Jibril, selepas kenabian umat Islam akan diperintah oleh khulafa rasyidun. Berapa masa? Allahu a'lam. Kita hari ni yang membaca hadis ni, kita tengok perjalanan hadis ni satu persatu. Lepas Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, salah seorang daripada khulafa rasyidun. Nama al-khulafa rasyidun itu, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, adalah nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, oleh Nabi SAW sendiri. Maafkan saya, Nabi sendiri dalam hadis lain Nabi sebutkan pemerintah khulafa ar-rasyidun yang dipilih oleh orang ramai melalui syura, yang dipilih oleh syura sahabat, keempat-empat orang ini. Cuma ketika selepas Nabi wafat, sahabat-sahabat tak tahu berapa lama akan jadi khulafa rasyidun ini, berapa ramai tak tahu. Cuma kayu ukurnya, cuba lihat pemerintah-pemerintah yang dipilih oleh syura sahabat, mereka lah khulafa ar-rasyidun. Dan syura ini telah pun wujud ketika Nabi masih hidup. Ini pasukan ni. Kemudian tuan-tuan, Nabi pun sebut pada Hudzaifah, setelah Allah mengangkat pentadbiran secara khulafa ar-rasyidun ini, wahai Hudzaifah, thumma takunu mulkan 'addan, kamu akan melihat umat Islam dipimpin ketika itu oleh sebuah kerajaan monarki secara warisan. Mukjizat Nabi, ini mukjizat Rasulullah. Nabi beritahu benda yang akan terjadi. Apabila ditelusuri sejarah, kita akan mendapati Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum diangkat secara syura. Selepas Sayyidina Ali dibunuh, khalifah yang seterusnya tidak lagi diangkat secara syura, iaitulah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah dia sendiri naik.
Perang, cerita dia panjang. Perang, dia naik. Ketika Sayyidina Muawiyah hampir wafat, dia telah mewariskan pemerintahannya kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Nampak tuan? Allahu Akbar. Hadis Nabi. Nabi kata, wahai Hudzaifah, thumma takunu mulkan 'addan. Pemerintahan selepas itu tidak lagi bukan atas pilihan syura. Kamu akan tengok kerajaan Islam ketika itu akan mewariskan pemerintahan kepada anak mereka. Muawiyah serahkan pada anaknya, Yazid serahkan, begitulah kepada keluarga selama 100 tahun. Kemudian tergulingnya kerajaan Umayyah, kerajaan Islam. Dia kerajaan Islam, melaksanakan hukum Islam dan sebagainya, kerajaan Islam. Akhirnya terguling, jatuh. Naik satu lagi kerajaan Islam yang baru, namanya Daulah Abbasiyah, yang berpusat di Iraq. Kerajaan Abbasiyah juga adalah mulkan 'addan yang disebutkan oleh Nabi, iaitu kerajaan secara warisan. Begitulah naik pemimpin yang pertama. Kemudian ketika mana pemimpin pertama kerajaan Abbasiyah itu nazak, dia mewariskan pemerintahan itu kepada anaknya. Sama. Maksudnya belum berakhir. Nabi kata, wahai Hudzaifah, kamu akan melihat pemerintahan secara warisan itu selama mana yang Allah kehendaki. Tentang kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Iraq, pemerintahan Islam berlangsung selama 600 tahun. Waris kepada waris. Kemudian jatuh kerajaan Abbasiyah. Umat Islam selepas daripada itu dipimpin oleh kerajaan Utsmaniyah. Tuan-tuan, kerajaan Utsmaniyah dengan syura ataupun dengan warisan? Juga dengan warisan. Masih lagi pada fasa yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, mulkan 'addan. Kata Rasulullah, selepas selesai fasa yang ketiga, wahai Hudzaifah, kamu akan melihat umat Islam akan diperintah dengan satu pemerintahan. Nabi sebut mulkan jabriyah. Pemerintah Islam akan tetapi zalim. Wahai Hudzaifah, akan melihat bagaimana ketika itu umat Islam kebanyakannya diperintah oleh raja-raja dan ketua-ketua yang zalim. Masya Allahu antakun, kata Rasulullah, selama mana yang Allah kehendaki. Dalam hadis lain Nabi pesan kepada Hudzaifah, banyak hadis akhir zaman kepada Hudzaifah. Nabi kata, bersabar wahai Hudzaifah. Jangan kamu berperang. Jangan kamu cetuskan pertumpahan darah. Nabi pesan. Walau kerajaan zalim, kamu bersabar wahai Hudzaifah. Nabi suruh sabar. Nampak tuan? Kemudian Nabi kata, dan ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri pemerintahan yang zalim itu, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Selepas daripada kerajaan yang zalim itu, kerajaan zalim itu, kamu akan melihat wahai Hudzaifah, umat Islam kembali dipimpin dengan cara kenabian. Sebelum bumi ini kiamat, bumi ini keseluruhannya akan diperintah oleh seorang pemerintah yang adil. Pemerintah itu yang pertamanya bernama Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Kemudian beliau akan menyerahkan pemerintahan itu kepada Isa ibn Maryam. Macam mana nak kenal dia Imam Mahdi? Daripada Abu Sa'id al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumla'anna al-ardu jawran wa zulma. Kata Nabi, bumi ini akan dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Kalian akan tengok kejahatan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Sama tak dengan zaman kita? Ni zaman ni lah, orang tinggal solat banyak, orang tak tutup aurat banyak, bunuh banyak. Riba diamalkan oleh orang Islam dan bukan Islam secara berleluasa. Apabila bumi ini dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman, ketika itulah, kata Rasulullah, ketika itulah ba'atsallahu rajulan, Allah akan menghantar seorang lelaki, dia mesti lelaki, minni, daripada keturunanku,
ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Wasmu abihi ismu abi, nama ayahnya seperti nama ayahku, kata Rasulullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Fayamla'ul arda qistan wa adla kama muliatil ardu jawran wa zulma. Ketika itu beliau akan memimpin dunia ini. Telah menang peperangan, beliau akan menjadi pemimpin nombor 1 dunia ini. Semua orang Islam dan bukan Islam akan tunduk di bawah pemerintahan Al-Mahdi. Maka dalam hadis ni Nabi akan senaraikan kepada kita lebih daripada 6, 7, saya tak ingat dah, mungkin 8 ciri-ciri seseorang itu Imam Mahdi. Yang pertama, Imam Mahdi itu akan keluar ketika mana kezaliman dan kejahatan memenuhi muka bumi Allah. Itu. Yang kedua, dia mestilah seorang lelaki. Dan yang ketiganya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, namanya mesti Muhammad, nama ayahnya mesti Abdullah. Itu. Yang keempat, kata Nabi SAW, Imam Mahdi yang original ni, Nabi kata, Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi laylah. Mahdi mesti dari keturunan kami, kata Rasulullah. Kata Mahdi mesti ahli keluargaku, ahlal bait. 5 syarat yang keenam, kata Nabi SAW dalam satu hadis, Mahdi itu mestilah orang Madinah. Ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya keturunan Rasulullah SAW. Dia akan lahir satu hari nanti seperti seorang bayi biasa yang lain, kemudian membesar. Nabi kata sampailah umurnya di antara 30 hingga 40 tahun, ketika itu beliau akan dibai'ah. Ketika dia berusia 30 hingga 40, maka di antara usia 30 hingga 40, Imam Mahdi, pemuda keturunan Nabi itu, akan meninggalkan Madinah, kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah, mengerjakan haji ataupun umrah, saya tak ingat, salah satulah. Nabi kata beliau mesti dibai'ah di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Bai'ah ni macam mana, tuan-tuan? Bai'ah ini dilantik oleh orang ramai ketika tu, secara susunan Allah Azza wa Jalla, Allah yang gerakkan, iaitu beliau pergi, saya rasa mengerjakan haji. Sebab ada hadis daif yang menyebutkan bahawa beliau akan dibai'ah pada bulan Muharram. Maksudnya Zulqa'dah bukan musim haji. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hadis daif lain menyebutkan bahawa pada musim haji itu akan berlaku kekacauan dan pertumpahan darah di Mina. Yang sahihnya, Imam Mahdi akan dibai'ah di antara Rukni wal Maqam, di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Di situ dibai'ah pada bulan Muharram. Ketika dia sampai, ada di kalangan para ulama yang telah pun berhimpun di kota Mekah ketika itu tanpa disusun oleh sesiapa. Dengan tergerak hati, mereka rasa untuk membai'ah seorang lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah dengan gelaran Al-Mahdi. Tahun tersebut Allah menggerakkan hati mereka untuk mencari lelaki ini, maka masing-masing mencari. Akhirnya mereka jumpa lelaki ini, lalu disuruh menjadi ketua kepada umat Islam. Dia tak mau, ditolak. Dia pun melarikan diri ke Madinah balik. Kemudian di Madinah juga berlaku kekacauan. Kerana berlaku kekacauan di Madinah, Imam Mahdi akan melarikan diri semula ke Mekah ketika itu. Para ulama yang datang daripada Syam dan juga para ulama yang datang daripada Iraq akhirnya menyuruh supaya Imam Mahdi menerima perkara ini. Sebab setelah berbincang, bersembang dengan Imam Mahdi dan sebagainya, ternyata pada Imam Mahdi terdapat sebahagian besar daripada tanda-tanda ini. Akhirnya para ulama ini bersepakat, wahai pemuda, kamulah Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan agama ini di atas muka bumi ini, untuk kembali mentadbir alam ini. Kamu mesti dibai'ah. Waktu itu baru dia setuju. Lalu dia pun berdiri di situ, semua orang membai'ah dia. Pada ketika itu para ulama mula membai'ah, seorang demi seorang, seorang demi seorang, sampailah orang ramai mula berbai'ah dengan Imam Mahdi. Nabi sebutkan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, ketika mana kamu mendengar kedatangan Al-Imamul Mahdi,
fabayi'u, maka pergilah mendapatkan dia dan berbai'ahlah dengannya. Fa innahu khalifatullah, kerana dia adalah khalifah Allah. Nabi kata fabayi'u, cari dan bai'ah dia, kerana dia khalifatullah. Walaupun sepanjang pencarian itu kalian terpaksa merangkak di atas salji, kata Nabi, walau habwan ala salji, hanya tentera-tentera terpilih sahaja yang akan digerakkan hati mereka untuk menuju ke Imam Mahdi. Dan betapa beruntungnya orang yang menggabungkan diri mereka berbai'ah dengan Imam Mahdi, memberikan nyawa dan kehidupannya kepada Imam Mahdi, kerana dia ada peluang untuk mati syahid pada zaman akhir ni. Mati syahid yang satu-satunya kumpulan manusia yang tidak akan rasa sakit ketika mati, iaitulah syuhada. Satu-satunya kumpulan manusia yang boleh masuk ke dalam syurga sebelum manusia semua bangkit di padang mahsyar. Roh para syuhada akan berada di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau dan sedang berterbangan saat ini di dalam syurga ke mana sahaja yang mereka nak. Saat ini kesemua syuhada sedang berada dalam syurga. Nanti bila ditiup sangkakala yang kedua, baru dia orang kembali pula berada di padang mahsyar, berdiri seperti kita. Setelah dibai'ah, orang ramai mula berita itu disebarkan dengan mudahnya. Satu persoalan, pada zaman kemunculan Imam Mahdi, apakah teknologi ini akan kekal? Ini tak ada jawapan, wallahu alam. Tapi sekejap lagi tuan-tuan akan tengok hadis-hadis yang Nabi bongkarkan peperangan terbesar dalam sejarah manusia, ketika itu menggunakan kuda, lembing, pedang dan panah. Ada sebilangan kecil para ulama yang sebut teknologi ini akan luput. Seorang pensyarah di Universiti Pahang dalam bidang fizik, dia mengatakan bahawa di sana ada teori perlanggaran di antara meteor, yang mana perlanggaran itu akan menyebabkan sistem ini kesemuanya akan lumpuh. Dua meteor besar tu bertembung, dia akan mematikan sistem yang ada ni, internet, telefon, sebagainya, radio, TV dan sebagainya. Wallahu alam ya. Selepas Imam Mahdi dibai'ah, orang Islam mula disebarkan pengetahuan tu. Andainya teknologi masih ada, maksudnya penyebaran tentang Imam Mahdi dibai'ah akan berlaku dengan cepat ke lambat? Dengan begitu cepat. Sebab itu tuan-tuan, boleh jadi juga teknologi ini tidak luput, wallahu alam. Sebabnya ialah apabila orang mula pergi ke Mekah membai'ah imam, pakat pergi ke Mekah membai'ah imam, janji tak setia dengan Imam Mahdi, sebuah kumpulan tentera daripada Syam, kumpulan tentera yang ganas dan jahat, namanya Nabi sebutkan mereka ini dengan nama Al-Jayshus Sufyani ataupun Jayshus Sufyani. Tentera Sufyani, tentera yang keluar daripada Syam yang ingin menyerang Mekah. Kumpulan tentera Imam Mahdi ini adalah petanda antara yang paling kuat bahawa beliau adalah Imam Mahdi. Apabila mereka keluar melintasi Jordan, kemudian sampai di Madinah, apa yang berlaku? Ketika mana mereka sampai di satu kampung, daerah itu namanya Baida. Baida ini berdekatan dengan Zulhulaifah. Apabila tentera ini sampai di Baida, kata Rasulullah, ketika itu bumi Baida akan terbelah dua. Seterusnya menelan keseluruhan tentera jahat itu. Tidak berbaki. Semua yang ada di sekitar itu, Nabi sebut, penduduk kampung, orang yang meniaga, orang yang datang nak tengok, kesemuanya ditelan. Aisyah bertanyakan satu soalan ketika Nabi menceritakan tentang hadis tentera Sufyani akan ditelan ini. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana nasib peniaga-peniaga, orang kampung, orang yang pergi menjenguk, yang bukannya di kalangan tentera yang jahat tu, mereka juga ditelan.
Nabi kata mereka dimatikan, summa yub'atsuna ala niyyatihim, akan tetapi ketika mana dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Kalau yang sekadar memang duduk di situ berniaga di sepanjang jalan tu, dia tak berdosa lah. Dan ada yang sekadar nak pergi tengok aja, dia juga tidak berdosa. Begitu juga penduduk kampung di situ juga tidak berdosa. Ditelan kesemuanya, kata Rasulullah, maka terselamat daripada jumlah yang ramai yang ditelan itu satu ataupun dua orang saja. Satu atau dua orang ini, yang satunya berlari ke, dan yang satu lagi berlari ke Syam. Yang ke Mekah bagi tahu bahwasanya tadi aku melihat tentera Sufyan ni datang. Tiba-tiba bumi terbelah dua dengan belahan yang luas, keseluruhannya ditelan oleh muka bumi. Fenomena askar yang akan ditelan oleh bumi Baida itu disebutkan oleh Nabi dalam Bukhari dan Muslim, dan ia adalah petanda aras kesahihan seseorang Imam Mahdi itu. Dan apa yang berlaku? Kita tengok perjalanan dia. Setelah dibai'ah, Imam Mahdi pun mula bergerak. Asalnya Madinah, pergi ke Mekah dibai'ah, dia akan bergerak menuju ke Baitul Maqdis dan menawan Baitul Maqdis. Ketika itu Palestin dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan menjadi sebahagian daripada kawasan pemerintahan umat Islam. Sampai di situ, Imam Mahdi mengalahkan sakibaki tentera Sufyani. Tentera-tentera Imam Mahdi ini bukanlah hanya daripada negara Arab sahaja, bahkan daripada seluruh dunia Islam. Daripada benua Afrikanya, daripada kita Asianya, daripada Amerikanya, bahkan daripada Amerika dan Eropah juga datang tentera-tentera dan bergabung dengan Imam Mahdi. Kemudian apabila Imam Mahdi berjaya mengalahkan tentera Sufyani, maka Imam Mahdi menawan dua buah kawasan, Syam yang Syria tu bersama dengan Baitul Maqdis. Ketika mereka menawan dan berkemah, membuat kem di situ, mereka mendengar sesuatu, iaitu musuh telah pun berhimpun. Allahu Akbar. Ada satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi sebut bahawasanya pada suatu hari nanti Rom akan turun dan berhimpun di satu tempat. Kata Nabi, bil a'maq, tempat tu nama A'maq, ataupun nama tempat itu Dabiq. A'maq di Turki, di ujung Turki, di bawah sekali. Di mana Dabiq? Dabiq berada di dalam Syria. Kata Rasulullah, ketika mana pasukan Imam Mahdi sedang berada di Baitul Maqdis, Rom, Nabi sebut, akan berhimpun di bawah 70 sepanduk. Ulama hadis pada hari ini kata 70 buah negara. Ketika mana Nabi sebutkan Rom dalam hadis ini, ia merujuk kepada Eropah dan Amerika Syarikat. Kata Rasulullah, mereka akan berhimpun di situ. Dan ketika itu, setelah habis perang, tuan-tuan, berlaku satu benda yang pelik, iaitu harta rampasan perang dan harta pusaka tidak dibahagikan dalam peperangan itu. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kata Rasulullah, perang itu besar. Jumlah rampasan perang sangat banyak. Tetapi ketika itu mereka melemparkan harta rampasan perang dan juga harta warisan. Kenapa? Ada juga ketika itu yang bergabung dengan Imam Mahdi atas dasar semangat saja. Dia sebelum tu semayang pun tidak. Dia Islam tapi tak solat. Bila dengar Imam Mahdi, dia jadi semangat, dia nak pergi, dan dia pergi juga. Dia bergabung dengan kumpulan tentera tu. Apa yang terjadi kepada mereka yang macam ni, tuan? Kata Rasulullah, kumpulan mujahidin pun datang, bergabung dengan tentera Mahdi. Akhirnya mereka pun mula bergerak
setelah mendapat tahu bahawa Rom telah pun berhimpun di bawah 70 panji, iaitu 70 bendera di sana, dah siap. Dabiq yang disebutkan oleh Rasulullah duduk di utara, lebih kurang 400 km. Di Halab itulah ada satu tempat yang namanya Dabiq. Jadi mereka bertembung di sana, berhimpun di sana. Lalu pasukan tentera Imam Mahdi telah pun bersiap sedia. Di sebelah sana pasukan Rom tadi yang Nabi sebut. Nabi sebut Rom, kita akan tengok nanti. Wallahu alam, takwilan ulama mana yang benar. Majoriti berkata Rom itu Amerika dan Eropah. Setelah kedua-dua pasukan berhimpun, tuan-tuan, pasukan musuh ketika itu boleh dikatakan ratusan kali ganda lebih ramai daripada pasukan Imam Mahdi ini. Ratusan kali ganda. Melihat sahaja sudah membuatkan orang yang tak ada iman akan bergetar tubuh badannya. Melihat saja tentera musuh. Belum berperang lagi. Sebab tentera musuh ketika itu bilangannya tersangatlah ramai. Ketika mana mereka telah pun bersiap sedia, datang wakil daripada pasukan Rom ke depan. Lalu mereka berkata, "Khallu bainana." Biarkan kami berlawan terlebih dahulu dengan orang-orang yang telah ditawan daripada kabilah kami yang sekarang sedang berada di pasukan kalian. Maksudnya yang daripada Rom dan Amerika yang masuk Islam, kemudian bergabung dengan Imam Mahdi. Wakil daripada tentera Rom ni datang ke depan minta keluarkan mereka ni, kami nak berperang dengan mereka. Lalu dijawab oleh panglima-panglima Islam ketika itu, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Kami tak akan biarkan kalian mengapa-apakan saudara se-Islam kami. Kedua-dua pasukan melakukan persiapan. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang panjang, juga dalam Sahih Muslim sahaja, riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Pasukan musuh pada malam itu melakukan persiapan. Kesemuanya bersiap untuk mati keesokan harinya. Susahnya perang ini kerana ketika itu musuh bergabung dan mereka juga bertekad untuk mati dan menang dalam perang ini. Sehingga kan Nabi sebut lam yura misluha. Tidak pernah ada peperangan yang sedahsyat itu. Dengan jumlah yang paling ramai dalam sejarah kemanusiaan. Imam Mahdi juga ketika malam itu kesemuanya masing-masing telah pun bersiap sedia dan bertekad untuk mati syahid. Kata Nabi, keesokan paginya peperangan pun dilancarkan. Perang kan, wallahu a'lam. Apakah dengan teknologi moden ataupun teknologi lama, tidak diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan saksikan. Berlaku perang. Perang itu berlanjutan daripada pagi sehinggalah malam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tidak ada rehat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuatkan mereka berhenti hanyalah suasana malam saja, kegelapan malam saja. Hatta yahjuza bainahumul lailah. Mereka pun berhenti sebab gelap. Keesokan paginya dilancarkan lagi serangan yang kedua. Sehinggalah berlaku pertempuran yang dahsyat. Pertempuran yang dahsyat itu sekira-kira seekor burung tidak boleh terbang melepasi pasukan tentera yang sedang berperang itu. Nabi sebut di sini, hatta inna ta'irah, kata Nabi, la yamurru bi janabatihim fama yakhlufuhum, sehingga kan seekor burung yang lalu di atas kawasan perang itu tidak boleh melepasi pasukan tentera itu hatta yakhirra maita, sehinggalah dia mati. Ketika peperangan itu, 1/3 daripada umat Islam, hak pasukan mujahidin yang saya cerita tadi ni, yang pergi disebabkan semangat, ilmu tak ada, iman tak ada, dasar semangat semata-mata. Kata Rasulullah, 1/3 daripada tentera Al-Mahdi akan berundur dan berpaling tadah. Sebab terlalu ramai yang di sebelah sana. Terlalu ramai. 1/3. Tinggal lagi yang 2/3 ni.
pada pertempuran yang seterusnya, kata Nabi, wa yuqtalu thuluthun, mati syahid lagi 1/3, tinggal 1/3. Kata Rasulullah, hum afdalus syuhada'i indallah, adalah sebaik-baik golongan yang mati syahid di sisi Allah. Kemudian tinggal 1/3 pada keesokan harinya. 1/3 inilah yang kesemuanya awliya Allah, semua sekali ni, kesemuanya awliya Allah. Tuan-tuan akan tengok keadaan itu. Tidak ada seorang pun kecuali kesemuanya adalah kekasih Allah. Maksud awliya Allah, kata Imam Nawawi, ialah pemilik iman sejati, al-mu'minul haqiqi. Pemilik iman sejati yang dalam diri dan hati mereka hanya ada Allah dan Rasul sahaja. Dengan pasukan inilah, pada pertempuran yang hari keberapa wallahu alam, umat Islam menang umat Islam. Tuan-tuan, setiap anggota tu adalah awliya. Ni memang dahsyatlah. Kemudian setelah menang, saki-baki tentera Rom yang baki tadi berundur balik. Ketika itu umat Islam akan menawan. Disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, Konstantiniyah. Nabi sebut Konstantiniyah. Kata para ulama hadis hari ini, Konstantiniyah itu bukanlah Istanbul di Turki hari ini, bukan. Tetapi boleh jadi Konstantiniyah itu adalah Rome Vatican City, yang hari ini ada ketua padri sedunia. Bandar itulah akan ditawan oleh umat Islam. Lepas pada tu, tuan-tuan, selepas habis perang, harta rampasan dihimpunkan. Orang nak curi ke harta rampasan yang entah berapa ratus bilion itu? Tuan-tuan, kesemuanya orang-orang yang soleh waktu tu, semua orang soleh. Maka dihimpunkan waktu tu ke semua harta rampasan perang. Ada yang syahid di kalangan tentera Islam, maka anaknya mewarisi harta ayahnya dalam perang tu. Ada yang anaknya syahid, ayahnya mewarisi harta anaknya. Disebutkan oleh Rasulullah, akan ada suatu perang besar akhir zaman nanti. Setelah selesai perang itu, mereka tidak mengambil harta rampasan perang dan harta warisan di dalam peperangan itu. Perang yang dimaksudkan itu adalah perang zaman itu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana ketika masing-masing sedang membahagikan harta rampasan perang, Imam Mahdi bahagikan, dapat. Datang satu suara yang kuat sehingga didengari oleh seluruh pasukan mujahidin. Inna dajjal qad khalafakum fi dhararikum asri'u. Suara itu kuat. Sesungguhnya Dajjal telah pun masuk ke dalam kampung-kampung kalian, maka pulanglah kalian. Tuan-tuan, zaman itu memang zaman sedang menunggu untuk bertempur dengan Dajjal. Apabila datang suara itu, maka mereka melepaskan barang-barang tadi. Sebab apa? Sebab kesemuanya lebih mementingkan iman anak dan isteri mereka. Yang kalau benar Dajjal keluar ketika itu, Dajjal ini fitnahnya ialah dia mensyirikkan umat Nabi SAW. Wal'iyadzubillah. Itu tugas dia nombor satu dan yang terakhir. Satu je tugas Dajjal, mensyirikkan umat Muhammad. Sebab itu pasukan tentera mujahidin itu sanggup melepaskan keseluruhan harta tadi. Dia orang lepaskan. Kata Nabi, tuan-tuan, hadis ni yang diceritakan oleh Rasulullah ini seolah-olah Nabi melihat dengan mata kepalanya sendiri, alaihi salatu wassalam. Dahsyat, mukjizat Nabi ni sangat hebat. Kata Rasulullah, apabila ada suara yang menjerit bahawa Dajjal itu telah keluar, maka pemimpin kalian ketika itu akan menghantar sebanyak 10 orang penunggang kuda. Nabi sebut dalam hadis ni, hadis yang panjang ni. Pemimpin kalian akan menghantar sebanyak 10 orang penunggang kuda yang seakan-akan sekarang aku melihat mereka. Aku kenal nama mereka, aku kenal nama ayah mereka, dan aku tahu warna kuda-kuda mereka. Hadis ni.
Seolah-olahnya ketika Nabi sebutkan hadis ni, Allah duk buka ke Nabi ni. Itu perkara biasa. Kepada Rasulullah itu perkara biasa. Nabi solat, nampak syurga. Nabi duduk dengan sahabat, nampak arash. Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi nampak neraka. Itu perkara biasa. Allah buka kepada Nabi. Maka hadis ni bagi tahu, kata Rasulullah, 10 orang itu aku kenal nama mereka, nama ayah mereka dan warna kuda-kuda mereka. Maksudnya tuan-tuan, di sini kata para ulama, perang itu akan menggunakan kuda, warna kuda dan sebagainya. Dan kata Rasulullah, mereka adalah pasukan kuda yang terbaik di atas muka bumi Allah. Selepas daripada tu, tentera Imam Mahdi bersiap sedia untuk berhadapan dengan Dajjal. Mereka pun siap berperang dengan pasukan Dajjal. Kalah, tak boleh menang, sebab Dajjal hanya boleh dikalahkan oleh Isa ibn Maryam. Bertempur kalah. Akhirnya Imam Mahdi berundur, dikepung oleh pasukan Dajjal. Berundur Imam Mahdi sampailah ke sebuah negeri yang saya sebutkan tadi. Nama negeri itu adalah Dimashq dalam bahasa Arab, iaitu Damsyik. Tentera Imam Mahdi masuk ke dalam masjid, tutup ke semua pintu masjid. Masjid mana? Wallahu a'lam. Masuk ke situ, solat subuh, betulkan saf, sembahyang diiqamahkan, Al-Imamul Mahdi menjadi imam. Ya, ada hadisnya. Ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, kedengaran di saf yang paling belakang sekali menyebutkan, Nazala Isa bin Maryam, hadza Nabiyullah Isa ibn Maryam. Pasukan mujahidin tuan-tuan yang di baris belakangnya menjerit-jerit, telah turun Isa ibn Maryam. Waktu tu ini Nabi Isa. Imam Mahdi tak berhenti solat sebab dia tahu hukum sengaja keluar daripada sembahyang haram. Sengaja keluar haram. Bila mendengar ucapan itu, Nabi Isa pun turun bersama dengan 2 malaikat lain, turun ke bawah dan terus berjalan menuju ke saf untuk melakukan solat. Apabila sampai ke saf depan, Al-Imam Mahdi berundur ke belakang untuk memberikan solat itu dipimpin oleh Rasul yang bernama Isa ibn Maryam. Bila Imam Mahdi berundur 2 tapak ke belakang, bahunya ditahan oleh Nabi Isa. Kata Nabiullah Isa, kekallah kamu di depan sebagai imam, kerana aku hanya turun sebagai seorang yang manusia biasa, salah seorang di kalangan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun sebagai bukan seorang rasul. Waktu tu Nabi Isa turun sebagai seorang pengikut yang biasa. Maka dengan sebab itu Nabi Isa tidak menggunakan Taurat, dia tidak menggunakan Injil. Dan ketika itu kata Rasulullah, dia akan mematahkan salib. Di Dimashq memang ada agama Kristian. Di Dimashq, tuan-tuan, waktu saya belajar, memang ada gereja-gereja yang memang banyak salib di kawasan tu. Bahkan gereja-gereja yang usianya ribuan tahun, sejak daripada zaman Nabi Isa. Kata Rasulullah, ketika mana Isa turun, beliau akan menggunakan Al-Quran sebagai dustur perlembagaan pemerintahannya, dan akan menggunakan syariat aku sebagai landasan untuk dilaksanakan hukum Allah. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, membunuh khinzir, bunuh apa semua sebagainya, dan memerintah umat Islam. Waktu tu dia tolak Imam Mahdi ke depan. Imam Mahdi meneruskan sembahyang subuh berjemaah. Sayyidina Isa ibn Maryam, tuan-tuan bayang tengok, zaman itu kita diberikan peluang oleh Allah untuk hidup di sisi seorang Rasul. Allahu Akbar. Dengan kehebatannya, dengan akhlaknya, dengan semualah. Beruntungnya orang ketika tu. Yang paling beruntung lagi tuan-tuan ialah wanita yang menjadi isteri Nabi Isa ibn Maryam. Boleh pasang azam ke kakak kan. Wah, mana tahu ada ruang jadi wanita yang solehah, jadi isteri Nabi Isa. Allahu Akbar. Jadi besan dengan Nabi Isa kan. Jadi menantu Nabi Isa selepas tu. Tuan-tuan sekalian, selepas habis sembahyang sebagainya, solat, Nabi Isa pun keluar.
tunjuk sebuah pintu, dibuka pintu itu, berdiri Dajjal di hadapan pintu masjid, di belakangnya penuh dengan para tenteranya yang lengkap bersenjata. Dajjal bila tengok Nabi Isa, badannya hampir yadhub, hampir cair, kerana Dajjal tidak boleh menghidu bau Nabi Isa. Bau Nabi Isa saja akan membuatkan tubuh Dajjal cair, seperti mana cairnya garam yang diletakkan di dalam air, kata Rasulullah. Tak boleh tengok. Dia nampak Nabi Isa, dia dah jadi lemah, dia pun lari. Yang kemarin tu Dajjal yang kejar pasukan Imam Mahdi. Kali ini Nabi Isa pula kejar. Lalu keluar daripada Dimash, Dajjal melarikan diri bersama pasukan tenteranya menuju ke Palestin, dan Dajjal dikepung di satu tempat yang bernama Babul Lud. Babul Lud itu ada sampai hari ini di Palestin. Di situlah dia akan dikepung dan Dajjal dibunuh dengan Nabi Isa ibn Maryam. Habis dibunuh oleh Nabi Isa, ketika itu mana-mana orang kafir yang bau wangi-wangian Isa, maka dia akan mati. Bau saja. Mukjizat Nabi Isa. Mana-mana pasukan kafir yang musuh ketika itu bau Nabi Isa, maka dia akan mati. Dan yang baki yang tidak melihat Nabi Isa itu berperang dengan tentera yang dihimpunkan oleh Imam Mahdi. Berperang lah. Waktu itulah berlaku orang-orang Yahudi dan tentera-tentera kufar, tentera Dajjal yang saki-baki yang ramai ini berhimpun dan berlindung di sebalik batu dan juga pokok. Lalu batu dan kesemua pokok bercakap, wahai Muslim, ta'al inna warai Yahudi, datang ke sini, di belakang aku ada Yahudi, faqtul, bunuh dia. Kecuali satu pokok, kata Rasulullah, pokok itu namanya pokok Gharqad, kerana pokok itu syajaratun Yahudiyah, pokok Yahudi yang tidak akan beritahu kepada tentera Islam bahawa Yahudi sedang menyorok di belakangnya. Dan pokok itu tuan-tuan boleh Google dalam YouTube, telah pun ditanam di Israel. Lebih daripada berpuluh, bahkan beratus-ratus ribu batang jumlahnya. Dah tanam dah. Dia orang tahu. Pokok Gharqad. Habis pada tu umat Islam pun menang dan dipimpin. Ketika itu dunia akan kembali pada zaman nubuah kenabian dipimpin oleh Isa ibn Maryam. Kafir dan Islam, semuanya di bawah satu pimpinan. Waktu itu bumi kembali barakah. Tidak ada lagi jenayah. Tidak ada lagi zaman kering kontang dan sebagainya. Kesemuanya orang kaya, sehingga kan tidak ada yang layak untuk mendapat zakat dan sedekah. Tak ada waktu itu. Kesemuanya yang kaya-kaya. Maka beruntunglah kalau ada di kalangan kita yang sempat untuk berada pada zaman tu. Jadi saya rasa sekadar tu dulu, insya-Allah, untuk ceramah pada malam ni.
Mekah